Hai, Assalamualaikum kepada semua pengikut BH Online. Kita kembali lagi dalam program Podcast BH Borak. Hari ini bersama saya, Suzalina Halid. Podcast BH kali ini akan membincangkan mengenai topik yang saya rasa dekat dengan kita sebab boleh dikatakan semua orang mempunyai pengalaman berdepan dengan situasi masalah berkaitan dengan telefon muda alih, khususnya berhubung dengan isu bil, caj ataupun langganan tanpa sedar. Walaupun ramai di luar sana yang berdepan dengan masalah ini, namun ada dalam kalangan mereka yang memilih untuk pendam sahaja ataupun reda kerana apabila masalah ini diajukan kepada telco, akhirnya ia tidak memihak kepada mereka dan pastinya kita mahukan pihak ketiga yang mampu menjadi pengadil untuk meneliti dan menyelesaikan perkara ini. Jadi untuk itu kita akan bincangkan mengenai peranan yang boleh dimainkan oleh Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM sebagai pemudah cara berhubung isu berkaitan telekomunikasi di negara ini. Dan kita akan bersama dengan pengurusi CFM, Cik Mail Vahanam Sundaram. Terima kasih Cik Su. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio ni. Sebelum kita memulakan perbincangan, kalau boleh kita sentuh sikit mengenai sejarah CFM. Ia ditubuhkan pada 2001, betul? 13 Februari 2001. Dan ia berperanan untuk menyelesaikan rintihan pengguna selaras dengan Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, Cik Mail, boleh kita panggil Cik Mail? Ya, boleh. Okay. Ditubuhkan 2001. Ya, betul. Sudah lebih 20 tahun. Ya. Namun mungkin di luar sana masih yang belum mengenali apa itu CFM. Jadi mungkin boleh Cik Mail terangkan sedikit mengenai peranan CFM itu sendiri. Okey, peranan CFM adalah mereka adalah pemburucara untuk semua komplain lah. Kan, dia punya komplain. Keahlian CFM adalah daripada bekalan, supply, service provider. Ya, service provider, telco, dan juga daripada permintaan demand, NGO atau persatuan, dan also associate member lah. Kan. So dengan mereka ni kan, kita buat keputusan macam mana kita nak bawa hak pengguna ke depan ataupun menyelesaikan masalah-masalah pengguna dalam bidang telekomunikasi kan. Kita ada kod amalan pengguna is called General Consumer Code Conduct untuk semua telco untuk ikut macam mana mereka nak buat pengiklanan, macam mana mereka nak menyelesaikan masalah untuk pengguna telekomunikasi yang membuat komplain. Dan kita menggalakkan pembangunan industri telekomunikasi dengan amalan yang baik. Amalan baik maksud kita pengiklanan kena jelas. Masa mereka membuat penjualan tu, ejen tu kena memberitahu dengan jelas. Tidak mengelirukan lah. Sekarang kan ramai banyak yang mengelirukan kan. Yeah. Yang paling penting terma dan syarat yang paling penting. Di mana pengguna tak terasa ditertipu lepas melanggan perkhidmatan tersebut. Itu yang paling penting lah. Jadi peranan yang dimainkan CFM dalam memperjuangkan hak pengguna, yang saya tahu kita tak boleh simply pergi ke CFM untuk buat aduan. Ya, betul. Langkah pertama adalah pergi ke service provider telco, ya. Dan jika tak dilayan atau aduan ditolak, kita akan pergi ke CFM. Dan apa yang boleh CFM lakukan? Ada kali mereka ada SOP di mereka kan. Mereka ada diorang punya policy, justifikasi mereka. Sebab kita kena bawa kepada pengimbangan balance service provider dan also customer. So biasa customer mereka ada hak, tapi hak mereka pun ada batas dia. Betul. Macam mana service provider pun dia pun ada batas. Apa yang mereka boleh bagi, apa yang mereka tak boleh bagi. Kita tengok dalam 5 aspek yang paling penting lah. Pertikaian termalan syarat, plan dan package. Sebab masa mereka nak syarikat telekomunikasi kan, masa mereka nak menjual langganan tersebut, biasanya mereka akan bagi tahu pasal mobile device dia, atau apa dia punya plan, berapa dia punya rangkuman data atau voice, SMS semua tu. Tapi terma dan syarat ada kali paling mereka tinggalkan daripada memberitahu customer. Sebab penjualan tu mereka kena buat dalam 15 minit, 20 minit macam tu kan, sebab mereka ada banyak customer kan. So ada kali mereka terlepas. Masa pengguna nak buat komplain kepada service provider telco tu, bukan cakap dia tak layan, ada kali dia cakap sebagai customer kan, pengguna, kamu dah sign service agreement form.
ataupun kamu dah sign itu subscription form. Jadi valid dah. Tapi ada kali benda-benda ni service provider tak nak membawa terus atau menyelesaikan. Masa tu customer datang dekat CFM minta tolong. Jadi CFM akan buat mitigasi atau buat mediasi. Kita akan panggil service provider dengan kita akan panggil pengguna. Lepas tu kita jadi pemurah cara untuk selesaikan masalah ini. Macam ni pengguna pun ada confidence lah. Dia pun ada confidence yang cakap okay, CFM boleh selesaikan untuk kita walaupun service provider. Kita ada arah kedua di mana benda ni boleh selesaikan. Yang paling kita katakan yang jauh yang mereka boleh pergi adalah tribunal court. Ya, itu yang paling. Tapi itu jarang lah. Jarang saja. Selalunya selesai di peringkat CFM. Ya, selalunya dekat peringkat CFM dia akan selesai. I think 90-95% semua selesai dekat peringkat CFM. Ya. Sebelum ni saya ada baca yang sehingga September lalu 11,000 aduan kalau tak silap, lebih 11,000 aduan yang diadu kepada CFM. Dan Cik Maya sendiri melihat aduan ni bagaimana? Rasanya terlalu sedikit disebabkan tiada awareness ataupun macam mana? Aduan tu memang sedikit sebab kita punya populasi kan dekat 33-35 juta. Mobile phone pun atau subscription mobile line pun dekat 40 lebih juta. Lebih daripada tu. Sebab setiap rumah kan ada kali dia ada anak, orang gaji, semua kan. Ada kali dia ada family plan, ada 5 line. Kan. So biasa dia orang akan bagi. Jadi komplain tu memang kurang sebab pengetahuan umum pasal CFM hanya 4%. Only 4%. Jadi kita nak buat awareness program sekarang. Jadi semua orang tahu yang kita memang ada dekat sini untuk membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau telco tak mampu ataupun tak boleh menyelesaikan sebab dia orang ada polisi dia yang tersendiri kan. CFM boleh masuk untuk merunding dengan mereka untuk bagi penyelesaian yang bagus untuk pengguna. Ini yang bagi kita the added advantage kepada pengguna lah maksud dia. Kalau bercerita pasal telefon budak alih, isu-isu yang berkaitan dengan perkhidmatan telekomunikasi ni mesti banyak kan. Antara yang boleh dikongsi yang cases yang menarik yang mungkin boleh jadi panduan pengguna di luar sana untuk mereka rasa macam sebenarnya benda ni boleh dibawa ke CFM untuk CFM bantu. Yang paling ketara yang pengguna selalu komplain yang paling ketara tu mereka biasa komplain pasal terma dan syarat, pasal billing, pasal pengiklanan, dan yang lagi satu tu amalan yang tidak adil. Amalan tidak adil ni very subjektif lah. Sebab setiap syarikat telco mereka ada diorang punya sales plan diorang ada kan. Jadi certain policy diorang buat bergantung kepada diorang punya perniagaan. Tapi sebagai pengguna memang ada hak. Jadi kita kena jelas masa kita langgan perkhidmatan kena tu. Kena baca betul-betul. Kena baca. Diorang sign je. Sebab dia punya fine print. Kan macam kita pergi beli kereta pun, the hire purchase agreement kan, dia banyak sangat. Fine print dia mungkin 3 size. Font dia 3 atau 5. So ada kali kita tak nak baca banyak kan. Sebab mungkin 20-25 minit aja kita ada untuk langgan tu kan. Jadi ada kali kita baca. Tapi masalah dia lepas dah langgan, masa bil tu melambung tinggi, baru kita sedar. Baru kita akan pergi line by line itemized billing kita nak check. Baru kita akan tahu ini adalah amalan tidak baik atau billing punya masalah, ataupun subscription saya terlebih daripada had yang ditentukan, atau macam-macam lah. Tapi yang 5 perkara yang selalu pengguna komplain adalah pertikaian bil, itu salah satu, amalan yang tidak adil, bil dan charge, harga plan dan package. Setiap case dia unik, macam pertikaian bil kan, roaming charges kalau kita pergi international roaming kan. Kalau kita pergi roaming kepada negara lain, biasa device kita kena enable, dalam sistem pun kita kena aktifkan, baru pengguna boleh dapat servis tu. Tapi ada kali pengguna rasa mereka guna wifi masa di luar negara, tapi mereka tidak sedar semua Android phone dia ada background system yang dia update, auto update. Dia memakan data juga.
So ada kali dia tersilap ingat connect ke Wi-Fi tapi tidak. Dia makan data. Dia makan data, you kena data roaming charges lah. Itu yang paling tinggi lah. Lepas tu pertikaian datang, macam telco dibagi tahu ini memang genuine charges. Charges ni memang tidak boleh dipertikaikan, memang genuine. Lepas tu mereka datang dekat CFM. Lepas tu CFM akan merunding dengan mereka untuk bagi dia ribat, ataupun bagi dia orang subscription, free subscription or something like that lah. Mediator CFM. We mitigate atau kita mediate lah. Macam mana proses tu berlangsung, kalau boleh cerita sikit? Mungkin pengguna nak tahu kan, adakah mereka dibawa ke syarikat telco tu untuk akhirnya akan diberikan rebate ataupun ganjaran? Mereka biasa akan komplain dekat telco. Kalau telco, mereka tidak mendapat keputusan yang memuaskan, mereka akan datang kepada CFM. Mereka akan komplain melalui aduan SKMM. Itu satu. Ataupun mereka boleh email dekat aduan at CFM. Yang tu kita ada. Ataupun mereka pun boleh call talian kita. Talian terus kalau berhubung boleh telefon. Ataupun boleh email, lagi mudah ya. Betul. Portal aduan adalah aduan.skmm.gov.my. Mereka boleh pergi dekat sana. Dia ada portal, mereka boleh membuat komplain dekat sana. Ataupun talian MCMC, mereka boleh call kita 1800 188 030. Ataupun mereka boleh email dekat aduan@cfm.my. Ataupun mereka boleh datang dekat Cyberjaya, building MCMC Tower 2. Dekat bawah tu ada satu apa tu panggil, bukan cakap pejabat, ada small counter kecil yang mana mereka boleh membuat aduan dekat sana pun. Semua ni akan masuk dalam satu sistem, ICMS sistem. Sistem tu akan memajukan komplain-komplain ni kepada syarikat-syarikat tertentu yang ada komplain. Macam dia langgan daripada syarikat hijau, itu akan pergi kepada syarikat hijau. Lama tak Cik Mail proses untuk selesaikan, kalau contohnya saya sendiri buat aduan ke CFM? Berapa ada ke dia punya SOP perlu diselesaikan dalam tempoh sekian-sekian? Setiap 3 bulan quarterly report, semua telco kena submit dekat MCMC Quality of Standard QoS report. QoS report tu dia akan membagi tahu dalam 5 hari berapa komplain dah diselesaikan, dalam 10 hari berapa komplain dah selesaikan. Dia ada percentage standard dia. Jadi kita semua syarikat telco kena follow standard tersebut. So dia ada kali 3 hari, ada kali 5 hari. Dia bergantung kepada kes aduan tersebut. Ada yang kompleks, ada yang senang. Yang senang tu dalam 5 hari lah. Yang susah tu di mana dia perlukan mungkin lebih pemegang taruh yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tu. Tu mungkin ambil lebih daripada 5 hari. Tapi kalau boleh kongsi sikit kes yang dibawa ke tribunal tu, membabitkan kes yang macam mana tu ya? Di mana lepas kita dah buat mitigasi, CFM buat mitigasi, lepas tu CFM pun buat mediasi, kita panggil MCMC, kita panggil pengguna, CFM kita ada dekat sana, lepas tu kita akan bincang. Pengguna masih tidak puas hati dengan resolusi terakhir. MCMC dah setuju, CFM dah setuju, service provider telco pun dah setuju. Yang mereka ada hak untuk membawa. Mereka memang ada hak nak bawa, tapi menang ke tidak itu bergantung dekat mahkamah lah. Tadi Cik Mel ada menyebut mengenai kod amalan pengguna yang diberikan kepada telco sebagai rujukan. Macam mana Cik Mel tengok kadar kepatuhan? Ramai yang patuh ataupun mereka mengambil tindakan macam tak patuh? Tak, saya nampak semua telco patuh kepada GCC ni, General Consumer Code for the Communication Multimedia Industry Malaysia ni. Semua telco patuh kepada tu. Okay, Cik Mail, dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada orang ramai untuk lebih mengenali CFM ada menganjurkan jom pakat hebah. Betul? Dia punya bagaimana setakat ni sambutan terhadap kempen Jom Pakat Hebah? Bagus sebab kita buat di seluruh negara, semua kawasan. Jom Pakat Hebah ni hanya untuk 6 bulan, dari bulan Julai sampai bulan Disember tahun ni, di mana kita engage dengan community leaders,
dengan kawasan-kawasan tertentu di mana banyak pengguna. Kita target, kita buat analisis, kita target, lepas tu kita pergi dekat sana, kita buat workshop, kita buat program untuk mereka faham. Sebab tahun ni dengan tahun depan agak crucial untuk CFM untuk kita mencapai certain standards lah, at least 50% lah sekurang-kurangnya kan. Jadi banyak program aktif kita buat. Yang Jom Hebat Bakat ni salah satu daripada dia. Kita pun ada program-program yang lain di mana kita pergi dekat kawasan tertentu mengikut dia punya acara. Kita pun sambut sekali dan bagi penjelasan yang tertentu kepada pengguna-pengguna. Macam tadi ada program lain selain Jom Bakat Hebat. Apa lagi program yang sebab nak capai, nak achieve 50% dalam tempoh setahun dua ni, suatu jangkaan yang agak tinggi. Apa lagi yang boleh akan dilakukan oleh CFM? Okey, ada program di mana masa macam pejabat daerah ataupun ADUN ataupun service center, MP punya service center kan, dia orang nak buat program kan, dia akan invite kita sekali. Jadi kita pun pergi untuk participate. Jadi dalam program dia orang, kita pun ada program kita tersendiri di mana kita bagi awareness briefing kepada semua pengguna dekat sana untuk bagi tahu mereka yang CFM ni memang ada dekat sini untuk membantu mereka dalam apa-apa aduan mengenai telekomunikasi. Jadi bukan saja hanya yang Jom Bakat Hebat, tapi event yang lain macam mereka ada macam festival event, tapi dia akan invite kita lah, baru kita akan pergi yang buat. Tapi kita punya plan sendiri juga untuk satu program. Melalui program Turun Padang, kita boleh cakap Turun Padang lah kan? Turun Padang, ya betul. Bagaimana CFM melihat feedback daripada pengguna? Well, kita dapat ada yang 50, 100, 200, dia meningkat. Dia meningkat. Tapi saya nampak jangkauan kita kan, kalau awareness dia tinggi kan, lagi banyak orang akan datang untuk kita punya program. Selagi awareness tu tak begitu tinggi, mereka tak tahu. Jadi apa program kita buat pun mereka rasa ini saya tak kenal, jadi saya takkan pergi kan. So sebab tu kita nak buat awareness program. Itu salah satu strategi kita. Lepas awareness program dah efektif, lepas tu kita akan buat program Turun Padang untuk jumpa mereka. Sebab lagi ramai orang dah kenal kan. Jadi mereka akan datang untuk buat aduan. Sebab masa kita buka booth pun dia orang datang buat aduan. Ada counter sekali lah. Ada so counter, senang proses tu kan. Ya, kita buat sekali. Ada sekali saya ingat, kalau tak silap saya, tahun ni ke tahun lepas kita buka dekat Parlimen pun. Sebab kita diminta datang kan. Dan mungkin boleh diteruskan lagi lah proses yang usaha yang sama, buka counter di beberapa lokasi macam tu kan. I think itu yang automatic lah. Kalau kita buka untuk apa-apa program kan, counter aduan tu memang standard, kita biar aja. Sebab kita nak pengguna ada experience, mereka kenal proses dia macam ni. Sebab kita pun kena faham bahawa setiap orang kan, kalau mereka dah memiliki pengalaman tersebut, mereka akan bincang dengan sekurang-kurangnya 20 orang ataupun 30 orang dalam komuniti mereka atau dekat tempat kerja. So it's word of mouth spread kan. Biasa dia orang cakap word of mouth spread like a wildfire kan. Macam tu lah. Sebab tu kita buat program ni, kita bawa community leaders. Dia orang tu paling penting. Sebab dia orang boleh bagi dia orang pengaruh ataupun pengetahuan mereka kepada semua orang yang terlibat kan. Tadi Cik Mal menyebut mengenai sasaran tu, kalau boleh nak 90% daripada keseluruhan pengguna telco kat Malaysia ni aware dengan CFM ni. Mungkin ada sasaran masa, dalam tempoh berapa lama agaknya sasaran tu boleh dicapai? Dalam 2 tahun ni, all out. Ini personal opinion lah, personal opinion lah. Dalam 2 tahun ni, dengan bajet yang kita ada, dengan peruntukan yang kita ada, kita mungkin boleh capai sampai 30%. Tapi saya ingin maklumkan bahawa sebab saya sampai tahun depan, lepas saya dah habis term saya, siapa-siapa yang datang tu, dia continue dengan inisiatif tersebut, so that mungkin dalam 5 tahun kita boleh capai 90% or something like that. Sebab 1-2 years memang impossible. Sebab betul, seluruh pelusuk ni Selain awareness, mungkin CFM juga mahu pengguna yang tampil ke CFM ni betul-betul orang kata genuine case yang boleh dibawa. Ada mungkin mereka pun
tak tahu kes ni boleh ke dibawa ke tak boleh dibawa ke, macam mana, ada guideline ke untuk mereka ni? Biasa untuk customer kan, selagi mereka adalah pengguna sebuah telco kan, yang jalan pertama mereka kena call telco tersebut. Dia kena clarify dengan mereka, yang ini saya punya masalah, ada apa-apa resolusi ke tidak. Kalau telco tu cakap tiada, macam ni lah, kena hidup macam ni kan, ada kali kita tak boleh terima hakikat tersebut kan, baru dia orang datang kat CFM. Saya rasa ramai tak kenal CFM yang tahu ada peluang kedua mereka boleh buat aduan. Sebab mereka selalu ingat telco tak bagi tahu, saya tak nak continue lah kan. So kena tanggung je lah apa yang tapi bukan tu. CFM adalah peluang kedua untuk buat aduan, untuk dapat penyelesaian yang terbaik. Sebab kita memang CFM kan ada telco yang bagi rebate sampai 20,000 untuk roaming charges. Customer tu dia pergi roaming, kan masuk COVID. Masuk COVID kan 2 tahun, siapa yang terbang? Semua dalam negara. Lepas PKP dah buka, semua dia orang panggil freak out. Jadi masa dia orang terbang kan, dia tak fikir pasal data, mobile phone, kena enable your roaming, ini semua dia tak peduli kan. Lepas dia orang pergi pakai, datang balik, tengok bil terkejut, 23,000, 4,000. Baru dia rasa dah apa saya buat kan. Lepas tu customer nak complain, bagi tahu, ini saya tak pakai ni, saya pakai wifi, kan saya tak pakai data roaming semua. Tapi kalau check sistem, check record, dia punya call history semua memang genuine. Apa yang dia pakai, macam dia sampai 23,000 tu kan. Itu bergantung kepada charge data dia. Biasa data yang buat dia macam tu, bukan voice atau SMS. Data yang selalu buat charge begitu tinggi. Lepas tu dia complain ke telco cakap ini genuine charges, kita ada bukti. Lepas tu customer tidak puas, customer report ke MCMC. So MCMC majukan komplain aduan tu kepada CFM. Lepas tu CFM kita ambil. Lepas tu kita runding dengan pihak telco. Lepas tu kita pun bincang dengan pihak pengguna. Pengguna cakap saya nak zero, saya tak nak bayar apa-apa. Tapi tak boleh lah, sebab memang ada bukti kan. Jadi kita buat mediasi. Lepas tu telco tu okey, kita bayar 90%, kita ambil. Jadi customer bayar 10%. Dah cukup baik dah, sebab dia berlaku atas bukan nak cakap kesilapan, tapi kealpaan. Macam dia tak sedar benda tu kan. Okey, saya rasa kalau untuk awareness ni, masyarakat di bandar lagi senang. Dia orang lagi tahu, dia orang punya peluang untuk ke CFM tu lagi, orang kata senang lah, cerah kan. Untuk reach out masyarakat luar bandar macam mana? Banyak tak aduan yang dibuat oleh masyarakat luar bandar juga? Masyarakat luar bandar tu agak susah. So cara pintas untuk mereka adalah mereka terminate line. Ataupun dia takkan pakai. Prepaid dia takkan pakai, dia auto terminate. Ada kali yang luar bandar buat macam tu. Sebab tu boleh nampak di prepaid line kan, dia banyak berubah. Dia punya turnover kan selalu tinggi. Sebab yang luar bandar tu ada kali mereka tak kenal pasti nak bincang dengan siapa, nak call siapa. So pengoton tak ada. Kita pun tak pasti macam mana mereka buat langganan. Mungkin anak mereka yang buat untuk mereka, atau saudara mereka yang buat untuk langganan untuk mereka. Sebab setiap langganan kan, kalau kamu pengguna, pergi ke kaunter, tanya dengan ejen tu, terangkan dengan saya, terma dengan syarat dengan baik, dengan apa manfaat saya beli plan ni atau package ni. Sebab tanah pertikaian kan, lepas dah langgan. Setiap pengguna kena buat macam tu lah. Itu yang paling bagus saya rasa. Okey, Encik Mail, mungkin soalan terakhir daripada kami, aspirasi CFM untuk dalam masa terdekat ini kepada pengguna. Aspirasi kami, kami nak semua mengenali kita. Kami pun nak bagi tahu mereka ada peluang kedua untuk buat aduan. Kalau syarikat telekomunikasi tak bantu dia ataupun ada hak mereka tersendiri, mereka masih boleh datang dekat CFM. CFM nak boleh bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik, yang paling baik lah. Tapi macam saya bagi tahu tadi, mungkin 10% takkan puas, mereka akan ambil tindakan yang lain. Itu tidak apa, sebab itu hak mereka sebagai pengguna. Tapi apa yang kita boleh buat,
kita boleh runding dengan syarikat telekomunikasi, kita boleh membantu mereka untuk update, untuk follow up, untuk mereka kata push the service provider untuk bagi resolusi yang terbaik untuk pengguna. Jadi kalau walaupun pengguna pergi direct, dia mungkin tak dapat satisfied atau memuaskan 100%, tapi datang dekat kita, we can help to do that. Okey, tadi soalan terakhir. Ini soalan terakhir kedua. Lepas ni baru betul-betul habis. Okay. Harapan CFM sendiri untuk pengguna dan servis provider supaya orang kata kalau aduan tu rendah disebabkan awareness yang tinggi tu baiklah kan. Maksudnya tiada orang kata konflik antara dua pihak ni kan. Jadi apa harapan untuk kedua-dua stakeholder ni? Okey, kalau komplain yang rendah tak bermaksud awareness tinggi. Ada kali tadi awareness pun komplain rendah sebab orang tak tahu, jadi tak komplain. Kita punya harapan untuk buat banyak program awareness, itu yang paling penting untuk kita, sebab kita nak seluruh negara kenal kita. Jadi semua orang ada pengetahuan. Itu salah satu program yang kita nak buat. Yang kedua, kita nak bagi tahu sebab semua pengguna yang menonton acara ini sekali, kalau ada masalah dengan telco, kalau tak pasti macam mana nak menyelesaikan masalah itu dengan telco tersebut, pengguna masih boleh datang kepada kita. Kita masih boleh bagi mereka cara jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan telekomunikasi. Kami boleh membantu mereka sebagai pemurah cara untuk selesaikan masalah mereka sampai mereka puas. Okey. Terima kasih Encik Mail atas perkongsian maklumat yang sangat bermakna untuk pengguna di luar sana mengenai isu telekomunikasi. Dengan penerangan daripada Encik Mail daripada CFM itu, maka kita sudah sampai di penghujung podcast BH kali ini. Untuk pengguna di luar sana yang mempunyai masalah berhubung isu telekomunikasi, boleh membuat aduan di aduan.mcmc.gov.my. Baik, teruskan bersama dengan podcast BH Borak hari ini di masa yang akan datang untuk mendapatkan lebih informasi dan maklumat terkini. Kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.